Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap tahun Hari Kanser Sedunia disambut di seluruh dunia bagi meningkatkan kesedaran dan menekankan kepentingan pengesanan dan pencegahan awal kanser. Ia disambut pada setiap 4 Februari menerusi kempen kesedaran, promosi mengenai pendidikan kanser serta menggalakkan tindakan positif ke arah memeranginya. Sehubungan itu, Pantai Jerudong Specialist Center PJAC mengadakan aktiviti hujung minggu Hari Kanser Sedunia di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara bersama-sama dengan para pesakit dan bekas pesakit kanser. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua selaku pengerusi Lembaga Pengarah PJAC. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Antara aktiviti utama hujung minggu Hari Kanser Sedunia PJAC ialah cabaran berbasikal sejauh 30 km dan cabaran berjalan kaki sejauh 2.5 km. Lebih 1,000 orang menyertai aktiviti berkenaan. Selain itu, pembentukan ribbon berwarna ungu menunjukkan semangat bagi memerangi kanser. Acara diselajurkan dengan penyampaian sijil kepada para penaja dan pemenang. Juga diadakan semasa aktiviti hujung minggu Hari Kanser Sedunia PJAC, pameran yang memberi peluang kepada orang ramai untuk mengetahui lebih lanjut tentang kanser dan gerai penaja menyediakan maklumat komprehensif mengenai kanser. Melalui aktiviti seumpamanya, ia dapat menyediakan platform untuk pesakit kanser dan ahli keluarga berkongsi pengalaman dengan pihak berkepentingan dan orang ramai. Secara amnya, kanser ialah ada 4 tahapnya. Anggarannya boleh kata tahap 1 dengan 2 ialah peringkat awal, tahap 3 dengan 4 ialah peringkat lewat lah. So sekiranya seseorang mendapat kanser waktu tahap yang lewat tu, 3 atau 4 tu, jadi itu lebih boleh menjejaskan lah ya. Kalau boleh lebih terbuka sikit at least kepada doktor ya, doktor dengan bahagian medical, dia orang pun akan kerja secara profesional, ya tidak akan bagi tahulah insyaallah. Tahun ini merupakan tahun kedua daripada kempen selama 3 tahun. Hari Kanser Sedunia bertemakan menutup jurang penjagaan. Tema memfokuskan kepada menyatukan individu dan organisasi, penyokong dan penggubal dasar dalam menyeru perubahan dan mengambil tindakan. Sambutan juga meraihkan kemajuan yang telah dicapai bukan sahaja dalam bidang perubatan, malahan meraihkan tindakan kecil yang memberi impak signifikan. Menurut Kementerian Kesihatan, kebanyakan penyakit kanser boleh dicegah. Individu yang mempunyai berat badan yang berlebihan, perokok, mengambil makanan yang tidak sihat dan meminum alkohol membawa risiko yang lebih tinggi untuk mengidap penyakit kanser. Justru semua faktor risiko kanser boleh dicegah dengan beberapa langkah gaya hidup sihat seperti berhenti merokok, mengekalkan berat badan yang sihat dan menjaga permakanan. Kena beri makan vitamin macam B, C, D, E, kena supply daripada TBCC lah, dan minum juicing sendiri membuatkan untuk menambah darah apa semua, dan menjaga permakanan macam sate dan lagi makan barbecue dan lagi makan yang hitam-hitam tu kan, banyak dikontrol lah. Tentunya kita menjaga kesihatan, menjaga permakanan dan sering bersama teman-teman, sama keluarga yang kita kasihi. Diorang banyak membagi semangat lah.
Semua apa yang datang, penyakit yang datang semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan ilmu dari Allah Taala juga ketani berubat. Pemakanan dijaga, menjaga berjalan kaki, membuat kerja yang macam biasa sajalah. Kerjasama semua lapisan masyarakat termasuk institusi pendidikan, persatuan, pertubuhan bukan kerajaan iaitu NGOs dan pemimpin akar umbi dalam pengurusan pesakit kanser penting dalam mengurangkan kesan kanser. Negara Brunei Darussalam kini memasuki fasa kedua monsun Timur Laut yang dijangka berterusan sehingga bulan Mac 2023. Semasa tempoh ini, keadaan atmosfera cenderung menjadi lebih stabil dengan pengurangan aktiviti turunan hujan. Secara relatif, bulan Februari dan bulan Mac dikategorikan sebagai 2 bulan terkering dalam setahun dengan jumlah purata hujan terendah yang direkodkan berbanding dengan bulan-bulan lain. Walau bagaimanapun, berdasarkan model cuaca terkini menunjukkan bahawa pada bulan Februari ini, negara Brunei Darussalam diramalkan masih mengalami keadaan cuaca yang aktif sekali-sekala, terutamanya pada waktu petang dan malam. Jumlah turunan hujan bagi bulan Februari diramalkan sedikit tinggi daripada jumlah purata. Salah satu faktor yang menyebabkan sedikit peningkatan pada jumlah turunan hujan bulan ini adalah disebabkan oleh kehadiran fenomena La Nina di Lautan Pasifik yang dijangka berterusan sehingga hujung bulan Februari atau awal bulan Mac 2023. Orang ramai dinasihat supaya mengambil langkah atau perancangan yang bersesuaian dengan kemungkinan berlakunya cuaca aktif yang diramalkan berlaku bagi memastikan keselamatan semua. Bagi maklumat cuaca terkini, hubungi talian cuaca 114 atau layari laman sesawang www.met.gov.bn atau Facebook dan Instagram Brunei Weather. Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon bagi Penghulu Mukim Sengkurong menyaksikan 2 calon bertanding bagi jawatan tersebut. Perkiraan undi diadakan di Dewan Kemasyarakatan Mukim Sengkurong, Kampung Jerudong. Hadir Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pegawai Daerah Brunei dan Muara. 2 calon yang layak bagi mengisikan jawatan tersebut, Awang Haji Abdullah Hanif bin Orang Kaya Maharaja Dinda Haji Saman berumur 67 tahun dan Awang Haji Mustafa bin Haji Masri 61 tahun. Pengundian melalui kaedah aplikasi mudah alih e-undi PMKK telah dibukakan bermula Jumaat lepas. Hasil keputusan keseluruhan pengundian dibawa ke Lembaga Perjawatan, Disiplin, Tata Tertib Penghulu Mukim dan Ketua Kampung Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri untuk proses seterusnya. Ini kita dibuka dulu. Sementara itu, Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Ketua Kampung Benutan Mukim Rambai diadakan di Sekolah Rendah Benutan menggunakan kaedah kertas undi. Manakala pengundian menggunakan aplikasi mudah alih e-undi PMKK telah bermula Jumaat lalu. Calon tunggal yang layak bagi mengisikan jawatan tersebut Awang Haji Hairul Mazlan bin Haji Abdul Razak berusia 55 tahun. Beliau bertugas sebagai Imam tingkat 4 di Kementerian Hal Ehwal Agama dan juga pemangku Ketua Kampung Benutan. Keputusan Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Ketua Kampung Benutan akan dihadapkan ke Lembaga Perjawatan, Disiplin dan Tata Tertib Penghulu Mukim dan Ketua Kampung, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri bagi proses selanjutnya. Hadir Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku Pegawai Daerah Tutong. Khidmat menyebarkan cinta terhadap pembelajaran sebagai mata pencarian. Apa cerita di sebaliknya? Zulfadli Haji Kasim ada laporannya. Dengan menggunakan pendekatan unik,
The Learner's Bar Enterprise yang diusahakan oleh lapisan graduan universiti tempatan cuba membantu individu agar cinta atau suka belajar. Kaedah yang digunakan agak mudah, iaitu dengan menyediakan persekitaran bersesuaian sehingga seseorang itu dapat menanamkan perasaan cinta terhadap pembelajaran. Menurut pengasas bersama Learner's Bar, pendidikan sangat penting tanpa mengira pekerjaan yang akan dicuburi suatu hari nanti. Sebenarnya, by belajar more itu, you get to improvise yourself more. You get to upskill yourself. Be more better than other person. In a way, you have more knowledge. So dari sana, it is true that education is very important. Yeah. Pengusaha tempatan ini juga menekankan akan pentingnya pembentukan akhlak dari aspek duniawi dan ukhrawi. Environment itu ia your friends, your school, and your house. House is a very important place for you to learn, especially about life. So for me, parents really have an important task in membentuk seseorang itu. Pendekatan unik yang digunakan pakai oleh pengusaha tempatan ini patut diberi pujian kerana ia mendidik individu untuk mencintai pembelajaran selaras dengan visinya untuk memupuk minat mendalam akan pentingnya pembelajaran. Zulfatli Haji Kasim melaporkan untuk Berita RTB. Sebanyak 152,100 kilogram barangan kitar semula telah dikumpul oleh Green Brunei sejak 2014. Kemarin, Green Brunei dan Green Depot mengadakan aktiviti kempen kitar semula di kawasan letak kereta Container Park Anggrek Desa. Barangan yang diterima merupakan kertas, surat khabar, kotak besi dan sisa elektronik. Aktiviti antara lain bertujuan mengajar orang ramai tentang pembuangan sisa yang betul sambil menyokong usaha Sekretarian Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam dalam mengurangkan sisa pepejal sebanyak 1 kilogram setiap orang dalam sehari menjelang tahun 2035. Tujuannya untuk ini pasal tempat pelupusan sampah-sampah di Brunei yang dihaskan di Sungai Paku, Enjin dan Danville. Kita ni ada lebih kurang 8 tahun untuk tempat itu penuh dengan sepenuhnya. So dengan cara ini kita ni boleh mengurangkan supaya tempat pelupusan sampah itu indah penuh lah. Status harian normal baharu COVID-19. 1 kes berada dalam kategori 4 dan tiada kes berada dalam kategori 5. Kementerian Kesihatan memaklumkan 114 kes sembuh. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun, 87.8%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin, 62.7%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin, 79.1%. Unit Sukatan dan Timbangan SDT Bahagian Industri dan Ekosistem Perniagaan IBE di bawah Kementerian Kewangan dan Ekonomi akan melaksanakan kerja-kerja pemeriksaan dan penelitian bacaan ketepatan ke atas alat sukatan jenis pam minyak di stesen-stesen minyak dengan mengambil kira keselamatan dan kesejahteraan orang ramai serta para tenaga kerja yang terlibat sepanjang kerja-kerja pemeriksaan dan penelitian tersebut. Stesen-stesen minyak akan ditutup bermula pukul 9 pagi hingga selesai. Anggaran pelaksanaannya adalah sekitar 2 jam. Berikut dikongsikan jadual penutupan sementara stesen-stesen minyak pada bulan Februari 2023.